Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, alhamdulillah kita dapat sambung pengajian kita walaupun banyak kekangan yang saya tak dapat buat sebab makin lama makin sibuk dalam hal-hal seperti tahlil, urusan sekolah dan sebagainya. Jadi saya minta maaf atas kekangan tersebut, tapi saya akan cuba buat jika ada masa yang terluang selepas maghrib. Saya akan buat sambungan tadabbur kita dalam memahami surah lazim. Baik, hari ini kita masuk dalam surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Zalzalah. Baik, sebelum tu kita baca doa pembuka. Segala apa-apa pun majlis yang kita nak buat ataupun apa-apa pun perbuatan yang kita nak buat mesti dimulakan dengan surah pembuka, iaitu surah Al-Fatih. Fatih maksudnya pembuka. Fatihah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita termasuk dalam surah Al-Zalzalah. Terima kasih kepada yang baru join. Jom kita manfaatkan dengan cara kita share. Share kepada ramai kalau boleh, ramai kenalan-kenalan anda supaya mereka faham apa benda yang mereka baca dalam solat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Terima kasih Kak Lily kerana masih setia dalam tadarus dan pengajian tadabbur surah kita dengan adik dan mak saya. Terima kasih kerana setia dalam kita punya kelas. Elok kita share kepada ramai orang, kepada kenalan-kenalan kita supaya mereka pun dapat ikut serta dan memahami surah yang mereka selalu sangat baca, iaitu surah lazim. Surah lazim tu maksudnya lazim kita membacanya. Jadi apa gunanya lazim membaca tapi tidak lazim memahaminya. Baik. Kita masuk tajwid dulu. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Idza di sini ada hukum mad asli, iaitu alif waw ya, dua harakat. Idza zal ini, sebutan zal ini lidah keluar ya. Lidah kita terkeluar. Lain sebutan ni dengan ni ya. Ini lidah kita simpan dalam. Ini simpan, ini kita keluarkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey. Di sini ada satu huruf yang kita abaikan, iaitu alif wasal. Kemudian ada satu harakat dan harakat yang lain tu ada juga. Dua harakat. Jadi di sini tiada hukum dengung ataupun yang selain daripada panjang, pendek dan huruf yang kita abaikan, itu sahaja di dalam ayat pertama. Kita masuk ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Di sini juga tiada hukum tajwid.
melainkan ada mad asli dan huruf yang kita abaikan, iaitu huruf alif wasal. Untuk huruf yang kita abaikan untuk panjang pendek, kita dapat temukan di sini alif 2 harakat dan sini juga 2 harakat, mad asli ya. Wa qalal insanu ma laha. Okey, di sini ada seperti yang di sini ada juga mad asli dan huruf kita abaikan, tetapi di sini juga ada dengung, iaitu nun yang bertanda hijau. Berwarna hijau ini merupakan dengung. Hijau ikhfa, dengung ikhfa. Alif kecil merupakan mad asli, iaitu 2 harakat sahaja. Di sini tak ada ma'arif sukun ya. Kalau ada ma'arif sukun warna biru, kita warnakan warna biru macam ni. Baik. Jadi di sini ada satu saja dengung, iaitu ikhfa, nun ikhfa. Teruskan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Okey, di sini ada satu hukum, iaitu namanya madlin. Okey, saya dah sebut madlin ialah ya atau waw mati yang mana sebelumnya baris atas. Jadi ini merupakan bunyi yang lembut. Lembut bunyinya. Jadi bunyi dia yaw. Lembut je bunyi dia. Yauma idzin. Di sini ada tanwin dengung ikhfa. Warna hijau. Kita buat warna hijau, jadi sama je ni dengan ni. Tanwin ni nun mati sebenarnya. Ni pun nun mati. Tanwin ni orang Arab dia buat simbolan tanwin. Dia pun sama je, nun sakinah juga. Jadi ini merupakan tanwin ikhfa sebab kita warnakan warna hijau. Yauma idzin tuhadditsu. Di sini ada satu huruf yang kita tekan atau kita gandakan bunyinya, iaitu huruf dal. Akhbaraha. Okey, di sini ada mad asli, iaitu panjang 2 harakat. Okay, kita teruskan. Jadi ayat yang keempat ini ada mengandungi hukum dengung, dengung dan juga huruf yang kita gandakan bunyinya. Terima kasih kepada yang join. Terima kasih Siti Hasma, Kak Lily dan semua yang masuk. Minta kita beri manfaat kepada ramai orang, jangan cari kita share supaya semua orang faham tentang apa yang mereka baca dan mereka dapat betulkan bacaan mereka supaya tidak ada kesalahan dalam bacaan solat kita, bacaan tiang agama kita. Baik, ayat kelima pula. Bi anna rabbaka auha laha. Okey, di sini ada nun yang dinamakan nun wajib dengung. Kerana apa? Kita dah warnakan bertanda dia bertanda apa orang kata ni, bertanda ganda, bertanda yang kita tekankan bunyinya. Itulah nun wajib dengung, wajibul gunnah. Jadi kita dah warnakan syaddah ini berwarna merah. Sebab tu warna merah ni lain dengan warna hitam. Sebab ini tak ada hukum. Ini sekadar kita gandakan bunyi saja. Ini dia punya syaddah, dia ada dengung. Sebab kita sebutan dia bi'anna. Jadi nun yang bertanda syaddah atau mim yang bertanda syaddah, maka hukumnya ialah nun wajib dengung, wajibul gunnah. Termasuk mim juga ya. Bi'anna rabbaka. Di sini ada huruf yang kita tekankan atau kita gandakan. Auhalaha. Di sini ada hukum madlin, iaitu waw mati yang mana sebelumnya ialah huruf yang berbaris atas, maka terjadinya bunyi lembut di sini. Au, hau, yau, itu semua bunyi lembut. Auha, di sini hukum dia madlin. Di sini ada hukum mad asli, bukan hukum harakat sahaja. Alif kecil 2 harakat, dan di sini juga ada alif kecil 2 harakat. Yau, di sini juga ada hukum madlin, yang mana waw ni mati, sama je dia punya istilah sebab sebelum dia baris atas. Yauma idzin. Okey, di sini okey, ini beza dia. Yauma idzin ni warna hijau, ini yauma idzin warna merah. Sebab apa? Sebab bezanya ialah ini ialah dengung ikhfa, ini ialah dengung idgham. Beza antara dua ni ya. Jadi dengung yang mana lagi pekat? Dengung yang merah ni lagi pekat ya. Jadi idgham ni sebab dia masukkan nun tanwin ni dalam ya.
Yauma idzi yas. Jadi kita tak dengar pun bunyi nun. Kalau kat sini kita ada bunyi sikit. Yauma idzi, itu dengung, ada bunyi nun sikit. Ini tak ada dah. Nun ni dia masukkan dalam ya, sebab tu kita warnakan warna merah tanwinnya. Yauma idzi yasdurun. Nah, di sini ada nun bertanda yang diketekandakan. Sama je nun ini dengan nun ini, iaitu nun yang kita wajib dengung. Wajibul ghunnah. Wajib dengung. Yasdurun nasu ashtatan liyuraw. Okey, di sini ashta. Di sini ada harakat. Di sini pun ada harakat. Mad asli. Okey, di sini tanwin ni berwarna merah. Jadi tanwin berwarna merah, saya dah cakap dia merupakan idgham. Tanwin idgham. Tetapi idgham, tanwin idgham ini tidak mempunyai dengung seperti ini. Ini tanwin yang mempunyai dengung. Ini tanwin ini tak mempunyai dengung. Sebab apa? Kerana ia bertemu dengan lam. Saya dah cakap sebelum ni, jika tanwin berwarna merah ini bertemu lam atau ra, maka ia merupakan hukum idgham yang tiada dengung. Okey, dia tak ada dengung ya. Jadi nama dia idgham tak ada dengung. Idgham tak ada dengung, iaitu idgham bi ghairil ghunnah. Ashtatan liyuraw. Ashtatan liyuraw. Di sini lam ini kita berwarna hijau kerana bila kita buat idgham bi ghairil ghunnah, memang kita buat tanda syaddah di warna hijau kerana nun dimasukkan ke dalam lam. Liyuraw. Okey, di sini juga ada hukum mad lin kerana waw mati yang mana sebelumnya merupakan huruf yang berbaris atas. Jadi dia merupakan mad lin ataupun huruf yang sebutan lembut. Liyuraw. Okey, di sini ada satu alif yang kita abaikan bunyinya, bukan alif wasal. Alif wasal seperti ini. Ini alif yang kita tak bunyikan harakatnya. Dia hanya sekadar perhiasan di situ. Kerana sebut kalimah liyuraw ni memang mempunyai alif ni. Okey, a'malahum. Di sini tiada hukum melainkan mad asli harakat dua harakat, dan juga mim mati merupakan izhar syafawi. Jadi apa benda sahaja izhar kita tak warnakan ya. Okey, seterusnya faman ya'mal mithqala dzarratin. Faman di sini nun ini warna merah. Ini nun warna hijau. Kenapa dia warna merah? Kerana dia merupakan nun yang kita dengungkan, tapi hukumnya idgham. Idgham. Jadi dengung dia lagi kuat daripada ni. Ini famaya. Masukkan betul nun ni, tak ada bunyi langsung nun. Yang kita sebut hanya ya je. Jadi nun ni kita tak bunyikan. Jadi seumpama tak ada. Famaya. Kita macam sebut terus ya. Nun dah dimasukkan dalam ya. Itu yang dimasukkan idgham. Idgham bermaksud memasukkan huruf ke dalam huruf lain. Faman ya'mal mithqa. Di sini ada satu harakat mad asli yang panjangnya dua harakat. Mithqala dzarratin. Di sini ada huruf yang kita tekankan iaitu ra. Dzarratin. Di sini ada tanwin yang dinamakan tanwin izhar. Tanwin yang kita tak izhar, kita tak warnakan kerana tanwin izhar merupakan tiada dengung, dia jelas. Zarratin khairai. Okey. Ini tanwin merupakan tanwin idgham kerana dia berwarna merah. Jadi dia bukan ni warna hijau ni. Jika warna hijau dia yauma idzin, dia ada dengung. Ini dia dengung dia habis terus. Khairayyarah. Jadi apa perbezaan tanwin ni dengan tanwin ni? Saya dah cakap tanwin ni tiada dengung. Tanwin ni ada dengung. Bezanya ialah tanwin ni bi ghairil ghunnah. Kita tak ada dengung dia sebab dia tatali, dia masukkan nun tu dalam lam, jadi tak jadi dengung. Tapi ni nun ni dia masukkan ke dalam ya, jadi ada dengung. Khairai, itu dengung dia. Khairayyarah. Okey. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrayyarah. Wa man, di sini nun idgham ma'al ghunnah bersama dengung. Ya'mal mithqa ni sebutan dia ialah lidah kita dikeluarkan. Mithqala, di sini ada alif dua harakat mad asli. Dzarratin di sini hukum dengung iaitu ikhfa. Dzarratin syarrai, di sini hukum
idgham ma'al ghunnah, iaitu tanwin dengung, yang mana tanwin dengung ini merupakan idgham, ini merupakan ikhfa. Kerana ini sebutan dia kita dengungkan, ini sebutan dia kita dah masukkan nun tu ke dalam ya. Jadi ini lagi tak nampak langsung bunyi nun. Ini ada bunyi nun. Bunyi nun zarratin, dia seolah-olah adalah bunyi nun kat situ. Kat sini kita sebut ya terus. Syarrayyarah. Okey. Di sini ada harakat mad asli juga. Dua harakat. Ini hukumnya sebenarnya waw kecil ataupun ya kecil. Saya dah jumpa di mana tadi. Ya kecil atau waw kecil itu merupakan mad silah qasirah, ya. Baik. Selesai sudah kita tadabbur, kita menelaah tajwid dalam surah Az-Zalzalah. Baik, jadi kita nak faham apa itu surah yang kita baca sebentar tadi. Apa yang anda baca surah tu? Apa yang anda faham tentang surah Al-Zalzalah? Jadi anda dah baca description saya sebelum masuk dalam live. Okey, jadi apa benda yang saya sebutkan ialah kegoncangan. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Bukan goncang dan gempa, tapi goncang yang lebih dari itu. Okay, kita tengok dalam surah Al-Zalzalah. Kita masuk dalam ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Bukannya gempa, tuan-tuan. Sebab apa? Gempa ini dia bukan bumi yang bergoncang. Dia hanya satu tempat tu je yang goncang. Bumi ni besar. Gempa bumi dia bukan goncang satu bumi. Gempa bumi dia hanya goncang satu tempat tu je. Allah goncangkan macam tu sikit je. Yang kiamat punya goncangan ni Allah goncangkan seperti ini. Jadi manusia of course totally matilah. Sebab gempa pun ramai yang mati. Ini kan pula goncangan yang mana Allah sendiri sebut sedahsyat-dahsyatnya. Kalau Allah yang maha dahsyat pun sebut dahsyat, apatah lagi kita yang tak dahsyat ni nak merasainya dia punya kedahsyatan tu. Jadi bumi ni akan digoncangkan, memang akan terjadi. Maka kita tak boleh nak sangkal, kita tak boleh nak kata, oi itu dongeng, tak boleh. Kita orang-orang zaman dulu, zaman kaum Ad, zaman kaum-kaum yang mendustakan para nabi, mereka mengatakan semua ini merupakan asatirul awwalin. Ini merupakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Sebenarnya Al-Quran, kitab-kitab Allah ini bukanlah sesuatu yang asatir, sesuatu yang dongeng. Semua ini merupakan perkara yang akan berlaku jika Allah sebut, maka kun fayakun, memang akan berlaku. Jadi kita masuk ayat kedua. Apa yang berlakunya goncangan ni? Okey, kita masuk ayat kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi, bila bumi digoncangkan dengan sedahsyatnya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Bumi ni, dalam bumi ni mengandungi apa, tuan-tuan? Mengandungi mental. Kita belajar sains kan, semua dah sedia maklum bahawa dalam bumi ni ada satu benda panas ataupun tanah lembab, tanah lembut selalu kita panggil. Itulah merupakan mental bumi. Mental bumi ni takkan keluar meletus ke bumi, melainkan melalui gunung. Gunung yang mereka buat. Mereka yang hentak-hentak tanah supaya tanah tu menjadi gunung, barulah diletuskan. Itulah dinamakan yang kita sebut gunung berapi. Jadi mental bumi ni, dia nak keluar ke bumi, nak keluar ke permukaan, sangat-sangat susah, sangat payah. Tetapi pada hari kiamat kelak, mental tu
Mantle bumi yang dalam bumi mengandungi bumi dalam bumi ni nak keluar ke permukaan sangat mudah seperti air pancut saja. Mereka tak perlu menghentak bumi, menghentak tanah seperti naik gunung sehingga tanah tu naik menjadi gunung, tidak. Mereka terus boom keluar saja. Anda tak tahu nak lari kat mana. Lari boom keluar situ, lari sini boom keluar sini. Itu keadaannya. Itu beban-beban bumi yang dikeluarkan. Selain pada apa lagi beban bumi yang bumi tampung, selain pada apa mantle bumi, dan selain pada itu ialah laut, air laut yang bumi tampung. Bumi akan lepaskan seolah-olah dia nak macam dia Allah goncangkan bumi ni. Jadi bumi ni dia menghamburkan semua benda yang ditampungkan. Semua benda yang ditampung tu dia membolak-balikkan air laut bergelora, ombak ke sana ke sini. Apa benda yang ditampung, tanah semua terbelah semua, keluar mantle bumi dan sebagainya. Ya, azab Allah. Dahsyatnya azab Allah. Ya, memang. Inilah azab Allah yang sangat-sangat dahsyat pada hari kiamat. Sebelum-sebelum ni juga ada azab-azab Allah yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu sehingga kita tak nampak kesan-kesan dia punya tapak tanah ataupun kota mereka. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Lut. Semua kaum-kaum tu merupakan kaum-kaum yang hebat. Kaum Ad antaranya yang hebat, mereka membina bangunan-bangunan yang tinggi. Tetapi ahli arkeologi mencari tapak kaum Ad ni tak jumpa. Sebab apa tak jumpa, tuan-tuan? Sebabnya Allah dah ratakan semua dia punya kota ini seolah-olah kamu tak jumpa mereka ini sebenarnya hidup ke tak. Dan kamu banyak orang menyangka bahawa orang zaman dulu hidup pada zaman batu, hidup dengan mentoreh-toreh dinding gua, seperti yang kita belajar sebelum ni, Paleolitik, Mesolitik dan sebagainya. Jadi semua tu karut. Semua tu adalah penipuan sejarah yang direka oleh Darwin. Sebenarnya kaum dulu sangat-sangat hebat, sangat-sangat dahsyat. Bahkan mereka punya teknologi boleh jadi lebih hebat daripada kita sekarang. Saya imam jadi saya kena cepat sikit ya. Okay, kita teruskan kepada ayat seterusnya. Wa qala al-insanu ma laha. Okey, manusia pening pada waktu itu. Apa yang berlaku dekat bumi ni sebenarnya? Dia kepelik. Apa benda azab pancut sendiri? Dia pun terkejut. Sebab mereka tak pernah lihat benda-benda yang sangat dahsyat seperti ini. Mereka tak pernah tengok. Adakah kita akan merasa izazalah? Allah Nabi dah sebut dalam ada hadis bahawa orang beriman akan dimatikan Allah daripada merasai azab hari kiamat. Orang beriman, bukan orang Islam. Orang yang beriman, yang mana ada iman dalam hati dia, maka itu baru dimatikan Allah, dia tak merasai azab. Tetapi orang yang Islam tapi dalam hati dia tidak melakukan ajaran Islam, tidak melakukan syariat, munafik, maka ia tidak dikategorikan sebagai orang yang mati. Dia akan rasai azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, orang manusia bertanya, apa benda yang berlaku kat bumi ni? Sebenarnya dia muka pening sebenarnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi bumi menceritakan apa benda yang pada itu bumi menyampaikan beritanya. Apa beritanya? Bumi menyampaikan. Apa yang bumi sampaikan ialah daripada hadis-hadis Nabi. Nabi kata, tanda hari kiamat ialah bermulanya Dajjal muncul. Bermulanya Imam Mahdi muncul. Kemudian Imam Mahdi mengalahkan tentera kafir, kemudian Dajjal muncul. Kemudian si Nabi Isa turun dan bunuh Dajjal. Kemudian Ya'juj Ma'juj pula keluar. Itulah penceritaan bumi. Manusia dah tahu dah. Oh, dah dekat kiamat dah rupanya. Jadi manusia jadi kalut, takut. Kita sama ayat kelima. Bi anna rabbaka awha laha. Kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian padanya. Maksudnya Allah dah perintahkan bumi untuk buat tu. Bukannya bumi nak sahaja nak gegarkan diri sendiri. Semua Allah yang perintahkan. Jadi semua benda yang Allah cipta merupakan makhluk Allah, makhluk Allah. Jadi semua makhluk Allah mendengar apa yang Allah cakap, kecuali manusia. Kerana manusia mempunyai satu penyakit ataupun satu binatang dalam badan namanya nafsu. Ada keinginan. Itulah manusia. Tapi Allah bagi keringanan kepada manusia.
Antaranya especially umat Muhammad, Allah tangguhkan azab bagi orang yang melakukan dosa. Jadi perbezaan makhluk Allah yang lain dengan kita ni sangat-sangat menderhaka kepada Allah. Seperti bumi, jika Allah suruh kau goncang, bumi akan goncang. Jadi bumi menceritakan apa benda yang berlaku dekat dia, kerana kiamat ini berlaku, Nabi ceritakan bertahap demi tahap. Berlaku keluarnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, keluarnya turunnya Nabi Isa dan sebagainya. Itu semua penceritaan yang kita akan lalu. Bukan takkan lalu. Itulah sejarah yang belum sampai. Sejarah ada dua. Satu sejarah yang dah lepas, dan sejarah yang baik. Terus ayat yang ke-6, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Baik, ayat yang ke-6 ini terpisah dengan ayat ke-5. Ayat ke-6 menceritakan selepas ditiupnya sangkakala kedua. Yang ayat ke-1 hingga ayat ke-5 menceritakan pada tiupan sangkakala yang pertama, iaitu kehancuran alam, kehancuran seluruh alam semesta. Ayat ke-6 menceritakan selepas sangkakala kedua, iaitu manusia ataupun segala makhluk-makhluk Allah dihidupkan untuk dipersoalkan atau dinilai atau diberi balasan apa yang mereka buat di dunia. Okey, baik. Okey, jadi pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi apa maksudnya? Ada di antara mereka yang putih mukanya dan ada yang putih hitam dan sebagainya. Jadi maksudnya manusia ni keluar daripada kubur dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ada yang hitam mukanya, ada yang putih, ada yang pucat, ada yang takut. Jadi ada yang berseri-seri. Jadi anda nak mana? Anda nak golongan yang mana? Ashabul yamin ke shimal? Anda nak golongan yang gelap ke muka cerah? Semua atas pilihan kita. Semua atas pilihan anda. Kita nak ke tak nak? Siapa yang nak syafaat Nabi? Siapa yang nak? Itu sangat-sangat penting. Kita masuk ayat ke-7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya ia akan melihat balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Walaupun seberat zarah tu kecil mana tuan-tuan zarah tu? Kita manusia, kalau kita, saya rasa yang ni melihat ni semua dah tahu dah zarah tu macam mana. Zarah ni ialah kita ni tak akan terbina melainkan komponen-komponen zarah yang tersusun. Jadi zarah sangat-sangat kecil. Bahkan kuman pun tak nampak zarah tu. Kuman pun diciptakan oleh zarah. Zarah ni pepejal, kecil sangat, bulat. Semua kita hirup udara pun merupakan zarah. Okey. Jadi jika kamu buat baik sikit je, kamu buat baik tolong orang ke apa ke kan, seberat zarah pun akan dinilai dalam al-mizan, timbangan tersebut. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, maka tetap akan dikira. Walaupun ada hasad, hanya ada hasad dengki sahaja dalam diri, maka tetap dikira dia punya amal, dia punya perkara jahat tersebut. Jadi seeloknya kita apabila telah membuat dosa terhadap siapa-siapa, sama ada hablum minallah atau hablum minan nas, maka cepat-cepatlah minta taubat atau minta maaf kepada siapa yang kita buat salah. Kerana setiap kita punya perbuatan kita akan dirasai orang lain dan Tuhan kita. Jadi kita kena cepat-cepat minta maaf kepada orang yang kita buat salah, kerana esok di akhirat kelak mereka akan cari dan tuntut balik hutang ataupun mereka nak pahala kita. Jadi habis pahala kita dekat dia je, sebab kita mengumpat dia, dia tuntut kita punya pahala. Itu baru seorang kita mengumpat. Kalau kita mengumpat 50,000 orang, kita mengumpat 50 orang, ngumpat tu ngumpat ni membawang sana sini. Jadi dah azan ya, Allah Akbar. Jadi bila pahala anda habis kat seorang ni sebab anda mengumpat dia, dia tuntut semua pahala anda. Datang pula seorang lain nak tuntut pahala kita juga.
kita dah habis pahala. Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat bagi dia? Jadi kita tak dapat bagi apa-apa kat dia, dia pula bagi dosa dekat kita. Dosa dia tu dia bagi dekat kita pula. Itulah apa tu? Simulasi dia punya tuntut demi tuntut. Hari pembalasan tu semua manusia tuntut demi tuntut. Bak sini kau punya pahala, bak sini kau punya pahala, sebelum dinilai sama ada kau masuk syurga atau neraka. Di mana dinilai di atas timbangan al-mizan. Sebelum dinilai di timbangan al-mizan tu, kita akan saling tuntut menuntut antara satu sama lain. Sebab time tu kita nak rebut pahala waktu tu. Kita nak rebut, saling rebut. Kita tak fikir dah anak bini semua lantak kau. Kita nak fikir diri sendiri je waktu tu. Ini pahala, harap pahala aku. Kita cari orang yang pernah mengumpat kita cari. Buat sini pahala kau. Semua pakat-pakat kumpul. Cari-cari pahala. Tapi kalau kita kat dunia ni lebih banyak mengumpat orang, lebih banyak buat dosa, maka tak ada chance lah kita nak timbang berat dekat al-mizan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah pentingnya kita punya kehidupan yang cepat-cepat minta maaf. Yang paling penting kita kena jaga sangat-sangat dengan hablum minallah. Sangat penting hubungan dengan Allah. Dan hablum minan nas, dengan hubungan manusia. Mana lagi penting hablum minallah, hablum minan nas? Of course Allah. Tetapi Allah merupakan maha pengampun. Jadi Allah mudah sangat mengampunkan dosa kita yang kita buat kepada dia jika tak jaga hubungan. Tetapi kalau kita buat dosa dengan hablum minan nas, kita tak jaga hubungan dengan manusia, manusia bukan maha pengampun, tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi manusia ni bermacam-macam ragam. Jadi dia ikut dan dia lah nak maafkan ke tak nak maafkan ke. Itulah pentingnya kita kena berbuat baik kepada ramai orang, kena memberi manfaat kepada ramai orang. Kita kerana di akhirat kelak kita saling tuntut menuntut. Sebab waktu tu hanya dua je result kita, sama ada neraka atau syurga. Kita sangat-sangat takut tengok neraka tu sebab neraka tu dia punya bunyi dia sangat-sangat menakutkan. Dan kalau dah masuk dalam tu kekal abadi, takkan keluar, tak ada, mati hidup balik dalam tu, takkan rasa dah kehidupan senang. Siapa yang nak masuk neraka? Jadi pada waktu itu semua tuntut menuntut, sangat-sangat takut. Jadi pada waktu itu mulalah menyesal bagi orang yang banyak mengumpat, banyak membawang. Pada waktu itu semua menyesal, tapi menyesal tu semua dah tak guna dah. Dah tak boleh pakai dah. Menangislah engkau, menangislah berair mata darah sekalipun, takkan dia terima apa benda taubat kau kat situ. Jadi sangat-sangat penting kita kena jaga hubungan hablum minan nas daripada sekarang di dunia ini. Kerana kita tak nak dapat result yang teruk di akhirat kelak, iaitu syarriyarah, ataupun tempat tinggal yang sangat teruk. Boleh? Okey, setakat itu sahaja saya punya pengajian dalam surah Al-Zalzalah. InsyaAllah esok saya bertugas lagi sebenarnya, tuan-tuan. Jadi saya tak pasti sama ada lepas maghrib saya boleh buat. Kerana jika tak ada kekangan, sama ada ceramah dan sebagainya, majlis ilmu ataupun tahlil, InsyaAllah saya buat. InsyaAllah jika tak ada kekangan, saya akan buat selepas maghrib setiap hari. Dan jangan lupa juga kita ada tadarus setiap malam pukul 10 dan setiap pagi pukul 7 pagi, InsyaAllah. Baik, saya juga minta feedback tuan-tuan ya. Jika tuan-tuan rasa kurang senang dengan cara penyampaian saya ni, kurang senang, minta tuan-tuan komen, beri feedback. Kerana saya tak tahu macam mana tuan-tuan nak dapat kefahaman. Misalnya saya baca sangat laju misalnya, ataupun saya ada salah bacaan, tuan-tuan message saya, ataupun nak komen pun tak apa, saya terima. Saya nak feedback tuan-tuan tu sangat-sangat penting untuk kita sama-sama faham. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.